Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Okay, so now kita fokus kepada kisah seram yang akan Pika kongsikan malam ni, yang mana kisah ini berkait rapat dengan kejadian seram yang berlaku di sebuah lebuh raya. So tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya cerita ni agak viral sebab pernah dulu tular dekat Facebook dan juga dekat Siakap Keli. Okey, kisah ini sebenarnya dikongsikan oleh saudara ID, yang mana dia ni merupakan orang yang berasal daripada Terengganu tapi dia kerja dekat Klang Valley. Okey, jadi kebiasaannya dia ni bila dia nak balik ke kampung dia dekat Terengganu tu, selalunya dia suka memandu seorang diri dan dia tak suka bertolak waktu siang. Sebab katanya kalau waktu siang nak balik ke arah pantai timur ni, jalan tu agak sesak sikit. Memang pun biasanya kan. Jadi ID ni dia lagi prefer untuk bergerak ataupun bertolak pada waktu tengah malam, lebih kurang dalam pukul 12 tengah malam ke atas, barulah dia bertolak daripada KL menuju ke kampung halaman dia yang terletak di Terengganu tu. Bagi orang yang biasa melalui jalan ke arah Tol Gombak, lepas tu lalu Janda Baik, lalu kawasan Genting Sempah semua tu menuju ke arah pantai timur, korang akan perasankan yang laluan tu sebenarnya kalau waktu malam memang best lah kita layan cornering semua tu. Tapi akan ada satu-satu tempat ni yang selekoh dia agak bahaya sikit, dan juga dia akan ada satu kawasan yang agak berbukit. Masa si ID ni tengah duk syok melayan cornering semua tu kan, dalam keadaan yang tak berapa nak laju sangat. Sebab masa tu katanya dia memandu dekat lane yang paling tengah. Kan dia ada 3 lane kan. Lane kiri yang paling perlahan, tengah biasa, dan yang kanan adalah yang paling laju lah. Jadi sebelah kanan tadi kan ID kata kebanyakannya adalah kereta mewah yang laju. Jadi malam tu ID ni dibawa dalam kelajuan yang sederhana dekat bahagian tengah tau. Masa tu dekat satu kawasan ni yang katanya kalau mungkin orang yang biasa dengan laluan ke arah pantai timur menggunakan lebuh raya tu akan perasan dekat sebelah kiri tu ada satu tempat yang mana biasanya korang perasan ada banyak lori yang berhenti dekat situ. Mungkin tu adalah pot abang-abang lori pergi melepak ataupun merehatkan diri, macam tu lah kot. Okey, dekat kawasan tu dia macam kita lalu satu kawasan selekoh tau. Jadi dekat sini dia perasan, kan tadi dia gunakan laluan tengah kan, dia perasan dekat depan dia ni ada satu kereta kancil warna putih, tapi kereta tu perlahan. Jadi disebabkan kereta kancil putih dekat depan dia tu agak perlahan, dan masa tu kan kereta sebelah kanan yang paling laju kan. Jadi ID ni untuk menghormati kereta kancil dekat depan tu, dia pun pergilah memotong kereta kancil tu daripada lane yang paling kiri. Dan selepas tu dia pun memandulah seperti biasa, duk melayan je pemanduan dia tu kan. Tiba-tiba dekat depan ni, macam lepas beberapa selekoh tu dekat kawasan yang agak berbukit sikit, dia perasan dekat depan dia ada lagi sebiji kereta kancil warna putih juga. Tapi kali ni kereta kancil putih tu bukan berada di lane tengah, dia duduk dekat lane paling kiri. Masa tu dalam hati si ID ni dia macam terdetik tau, macam sama macam kereta yang aku potong tadi, tapi kereta tadi duduk tengah. Jadi masa ni walaupun dalam keadaan rasa tak serah hati tu kan, so masa ni dia tengok tau nombor plate kereta tu, supaya dia kadang-kadang macam mana kita nak cakap, bila kita dalam keadaan macam si ID ni, Pika faham tau, kita akan rasa macam terdetik, ni macam kereta yang aku potong tadi. Jadi takutlah kereta tu sebenarnya bukanlah kereta orang ke apa. Tengoklah nombor plate dia, kot lepas ni terjumpa lagi ke nombor plate sama. Takut ada kes seram macam tu lah kan. Jadi ID ni pun sama jugalah, dia tengok nombor plate kereta tu, dia ingat. Lepas tu dia pun potong lagi sekali kereta kancil warna putih tu. Lepas tu kan dah potong kereta kancil tu untuk kali yang keduanya, dia pun meneruskan perjalanan lagi. Dan selepas sahaja selekoh yang berbukit, lagi sekali si ID ni dia ternampak kereta kancil putih tu lagi. Masa ni memang si ID ni dah mula rasa agak cuak.
bukan agak cuak, dia dah mula rasa takut tau. Sebab dalam fikiran dia dah mula rasa macam kenapa kereta yang sama dia dah jumpa 3 kali. Sebab mustahil lah kereta tu laju potong dia tanpa dia sedar kan. Jadinya masa ni ID ni pun nak potong lagi sekali kereta tu, tapi masa ni dia pergi macam agak rapat sikit tau. Sebab dia nak tengok daripada belakang betul ke tak nombor plate yang sama. Dan masa tu memang sah, nombor plate yang sama kereta kancil putih yang dia jumpa tu. Maksudnya dah 3 kali dia jumpa kereta kancil putih yang sama, yang mana dia potong sekali ada lagi dekat depan, dia potong lagi sekali ada lagi sekali dekat depan. Lepas tu masa tu dekat dalam fikiran si ID ni, dia macam takkanlah, biasa kan dekat laluan tu yang paling popular adalah kereta Volkswagen warna kuning tu kan. Takkanlah dah sekarang dia dah tukar jadi kereta kancil putih pula. Dia macam tu lah dia fikir. Dan kali ketiga masa dia potong kereta kancil putih tu, masa ni dia masih lagi tak berani nak toleh, nak tengok siapa yang memandu. Sebab kan dalam fikiran dia ni dah mula fikir macam-macam tau. Tak lama selepas tu, kali keempat dia jumpa lagi kereta kancil putih yang sama tu. Dan kali ni dia cuba untuk memberanikan diri untuk follow rapat kereta kancil tu. Walaupun kereta kancil tu dia punya kelajuan tu sederhana, maintain je kan. Jadi dia memandu dekat belakang kereta kancil tu dengan lebih rapat, sebab dia nak make sure yang betul-betul nombor plate tu adalah nombor plate yang sama. Dan memang dia terkejut lah, sebab memang betul nombor plate kereta kancil tu adalah nombor yang sama. Dan masa ni ID ni dia fikir, why not kalau dia daripada belakang. Kalau biasanya kalau kita daripada belakang kan, kita nak tengok siapa yang memandu dekat depan tu. Kalau dalam keadaan malam gelap, kita gunakan lampu tinggi kan, untuk tengok siapa pemandu. Mungkinlah nak tengok sama ada orang tu lelaki ke, perempuan ke, orang muda ke, orang tua ke, macam tu lah lebih kurang. Jadi si ID ni dia gunakan lampu tinggi untuk tengok siapa driver dekat depan ni sebenarnya. Dan masa ni bila dia gunakan lampu tinggi, dia tengok dekat dalam kereta kancil tu seolah-olah tak ada pemandu tau. Lagi dah dia ni rasa menyesal sebab dia pergi menggunakan lampu tinggi. Dia punya berani tu macam makan diri. So dalam keadaan takut-takut berani tu, ID ni pun sekali lagi memotong kereta kancil tu. Dan kali ni dia tekad untuk cuba toleh. Masa dia memotong tu, dia cuba untuk toleh dan tengok siapa sebenarnya yang memandu. Sebab daripada belakang tadi nampak macam tak ada orang kan. So bila dia potong tu, dia toleh. Masa ni dia lagi rasa berdebar sangat-sangat tau. Sebab dia nampak yang memandu kereta kancil tu seakan-akan satu makhluk berbaju putih dengan pakai tudung putih. Maksudnya macam orang perempuan yang pakai tudung putih, lepas tu kain dia tu macam terkeluar, melambai-lambai gitu dekat sebelah pemandu ni. Mungkin macam seolah-olah kereta kancil tu buka tingkap kot. Macam kain tu melambai je. Jadi masa ni ID kan dia tengok masa memotong tu kan, disebabkan oleh dia terkejut tengok pemandu tu. Walaupun muka tak nampak, tapi dia terkejut tengok pemandu tu. Dia punya steering tu macam agak lari sikit tau, si ID ni. Tapi Alhamdulillah lah, dia masih lagi mampu mengawal kereta dia tu. Lepas tu kan, bila dia dah potong kereta kancil tu untuk yang keberapa kali dah, okay, dia cubalah untuk tengok daripada cermin belakang sama ada kereta kancil tu masih lagi ada dekat belakang ke macam mana. Tetapi malangnya bila dia sampai dekat satu selekoh ni, kereta kancil dekat belakang dia ni tak muncul-muncul. Jadi masa tu si ID ni dia rasa agak tenang sikit lah. Dia harap yang semoga gangguan yang dia terima pada malam tu berakhir sampai situ je. Maksudnya lepas ni dia tak akan jumpa lagi kereta kancil putih tu. Tetapi malangnya sekali lagi dekat satu kawasan, katanya dekat dengan satu stesen minyak ni, dia nampak lagi sekali kereta kancil putih yang sama. Tapi kali ni lain sikit tau. Sebab kereta kancil putih tu berhenti betul-betul dekat tepi jalan. Dan dia boleh nampak ada satu makhluk warna putih duduk melambai-lambai dekat si ID ni, dekat tepi jalan tu, dekat sebelah kereta kancil tu. So ID ni memang yakin lah yang sebenarnya kereta kancil dengan makhluk yang bawa kereta kancil tu bukanlah manusia pun, tapi adalah satu gangguan yang mengganggu si ID ni pada malam tu. Jadi of course lah kan si ID ni tak akan berhentilah untuk tengok. Dan memang sasah lah kan, tak akan berhenti. Kalau korang sendiri pun berada dekat
tempat CID ni, rasanya macam memang tak akan berhenti pun, sebab dah banyak kali jumpa kita yang sama. Lepas tu sekarang ni dia melambai-lambai kita pula dekat tepi jalan. Takkanlah korang berhenti kan. Sama juga dengan CID ni, dia pun meneruskan perjalanan dia seperti biasa, dengan harapan memang kali ni tak akan jumpa lagi lah kereta tu. Tapi biasalah kan, kita bila menerima gangguan yang macam ni, dia macam agak mengganggu fikiran sikit tau, kita punya fokus untuk memandu semua tu. So memang agak bahayalah. Jadi lepas daripada tu, CID ni pun berhenti dekat satu stesen minyak ni yang dekat depan, supaya bila berhenti tu dia boleh menenangkan diri dia sekejap sebelum dia meneruskan perjalanan lah. Sebab bila dia berhenti tu, dia cuba fikirlah, kenapa dia selalu jumpa kereta tu pada malam tu, kereta sama berulang-ulang kali. Kalau korang pun mestilah rasa takut juga kan. Dan bila dikenangkan balik, ID kata setiap kali kalau dia jumpa kereta putih tu, kereta kancil putih tu kan, memang kebiasaannya jalan tu hanya mereka berdua sahaja, kereta lain tak ada dekat kiri kanan. Maksudnya memang kereta kancil putih tu dah aim CID ni untuk usik dia pada malam tu. So kalau korang berada di tempat ID, apa korang akan buat? Korang bolehlah komen. Mungkin pernah menerima pengalaman yang sama seperti ID sebelum ni. Bolehlah korang share dekat komen di bawah. So apapun itu sahajalah video pick up untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.